Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Aizah Baiti binti Abu Bakar dari SMK Taman Tasik. Pada hari ini, Cikgu akan menyampaikan kemahiran menghurai isi karangan bagi kata kunci atau kehendak soalan langkah, peranan atau persediaan. Ini soalan kita pada hari ini. Warisan budaya harus dikekalkan kerana warisan budaya melambangkan dan mencerminkan identiti sebuah negara dan bangsa. Tamadun sesuatu bangsa biasanya dapat dilihat pada warisan seni budayanya yang mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara dan sebagainya. Sumber, klik web DBP. Petikan di atas menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan budaya. Lantaran itu, pelbagai pihak perlu memainkan peranan untuk menyuburkan warisan budaya dalam kalangan generasi muda. Huraikan peranan-peranan tersebut. Seperti biasa, sebelum menyenaraikan isi-isi penting, pelajar perlu menganalisis soalan agar tidak terpesong daripada kehendak atau keperluan soalan. 3 aspek yang pelajar perlu analisis ialah tema, siapa atau pihak dan kehendak soalan. Bagi tugasan hari ini, temanya ialah warisan budaya dalam kalangan generasi muda. Siapa atau pihak ialah pelbagai pihak dan kehendak soalan ialah peranan. Isi-isi penting yang boleh disenaraikan hasil analisis soalan tugasan ini ialah: pertama, ibu bapa memperkenalkan warisan budaya kepada anak-anak sejak kecil. Kedua, pihak sekolah memberi pendedahan tentang warisan budaya kepada murid-murid. Ketiga, pihak kerajaan menganjurkan pelbagai pertandingan atau pameran kebudayaan. Dan keempat, media massa menguar-uarkan warisan budaya secara konsisten. Dalam sesebuah perenggan isi yang baik dan matang, perenggan tersebut perlu mempunyai 4 elemen utama iaitu ayat tajuk, huraian, contoh dan ayat impak. Cikgu akan terangkan kepada para pelajar sekalian cara membina ayat bagi keempat-empat elemen tersebut. Teknik membina ayat tajuk. Maklumat yang perlu ada dalam ayat tajuk ialah tema, isi dan siapa atau pihak. Cikgu akan berkongsi 3 cara susunan ayat tajuk sebagai panduan. Para pelajar boleh memilih salah satu antara 3 cara tersebut mengikut keselesaan pelajar. Cara yang pertama, susunannya ialah tema, tambah siapa, tambah isi. Contoh ayat, warisan budaya dalam kalangan generasi muda dapat disuburkan apabila ibu bapa memperkenalkan warisan budaya kepada anak-anak sejak kecil. Cara 2, siapa, tambah isi, tambah tema. Contoh ayat, ibu bapa perlu memperkenalkan warisan budaya kepada anak-anak sejak kecil bagi menyuburkan warisan budaya dalam kalangan generasi muda. Cara 3, isi, tambah siapa, tambah tema. Contoh ayat, warisan budaya perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak kecil oleh ibu bapa bagi menyuburkan warisan budaya dalam kalangan generasi muda. Untuk teknik membina ayat-ayat huraian isi, para pelajar hanya perlu menggunakan kata tanya, bagaimana, apa dan mengapa untuk menjana idea huraian yang berkesan. Soalan tersebut perlulah disertakan dengan tema dan isi. Berikut 3 ayat tanya yang cikgu bina untuk menjana idea-idea huraian isi. Pertama, bagaimanakah warisan budaya boleh diperkenalkan oleh ibu bapa kepada anak-anak sejak kecil? Jawapan, suri teladan, ajak, beli dan bawa. Soalan kedua, apakah warisan budaya yang ibu bapa perlu perkenalkan kepada anak-anak sejak kecil? Jawapan, pakaian tradisi, makanan tradisi, bersalaman apabila berjumpa, adat perkahwinan, permainan tradisi, muzik tradisi dan tarian tradisi. Soalan ketiga,
Mengapakah ibu bapa perlu memperkenalkan warisan budaya kepada anak-anak sejak kecil? Jawapan, mudah ikut atau menjadi ikutan, peribahasa yang sesuai, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Berikut ialah ayat-ayat lengkap yang dibina berdasarkan soalan yang ditanya sebentar tadi. Pertama, soalan bagaimana? Contoh ayat huraian lengkap. Ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan yang terbaik kepada anak-anak dengan mengamalkan warisan budaya dalam kehidupan seharian. Ibu bapa juga perlulah membawa anak-anak ke sesuatu tempat yang mempunyai pelbagai warisan budaya seperti bandaraya bersejarah Melaka. Ibu bapa juga boleh membawa anak-anak ke muzium dan pusat kraf untuk menyemai rasa cinta akan warisan budaya dalam jiwa anak-anak. Kedua, soalan apa? Contoh ayat huraian lengkap. Antara warisan budaya yang perlu diperkenalkan oleh ibu bapa kepada anak-anak sedari kecil ialah pakaian tradisi, makanan tradisi, muzik tradisi, dan permainan tradisi kerana ala bisa Tegal biasa. Ketiga, soalan mengapa? Contoh ayat huraian lengkap. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak yang masih kecil mudah mengikut apa-apa yang diajar oleh ibu bapa mereka. Situasi ini bertepatan peribahasa yang berbunyi, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Untuk makluman para pelajar, perkataan-perkataan yang cikgu garis dalam contoh ayat-ayat huraian lengkap dalam slide ini dan slide sebelumnya merupakan idea-idea yang dijana daripada soalan yang menggunakan kata tanya, tambah tema, tambah isi. Susunan ayat-ayat huraian dalam perenggan isi lengkap tidak semestinya ditulis mengikut susunan kata tanya, bagaimana, apa, mengapa. Pelajar bebas memilih susunan ayat huraian mengikut kreativiti masing-masing. Seterusnya, cikgu akan menerangkan teknik membina ayat contoh. Ayat contoh mesti berkait terus dengan ayat yang sebelumnya. Ayat contoh juga mestilah gramatis, iaitu bermula dengan subjek. Namun, kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah ayat contoh tiada subjek dan tidak dikaitkan dengan isi. Kita lihat contoh di bawah. Antara warisan budaya yang perlu diperkenalkan oleh ibu bapa kepada anak-anak sedari kecil ialah pakaian tradisi, makanan tradisi, muzik tradisi dan permainan tradisi kerana ala bisa Tegal biasa. Contohnya, baju kurung dan baju Melayu. Ayat yang ditaip berwarna merah ini merupakan ayat contoh yang tidak mempunyai subjek dan tidak dikaitkan dengan isi. Sepatutnya, ayat contoh yang baik adalah seperti ayat yang ditaip berwarna biru di bawah ini. Contohnya, ibu bapa perlu membiasakan pemakaian baju kurung dan baju Melayu kepada anak-anak sejak kecil. Akhir sekali, cikgu akan terangkan teknik membina ayat impak. Ayat impak atau kesan untuk langkah, peranan atau persediaan wajib mempunyai tema. Contoh tema tugasan kita pada hari ini ialah warisan budaya dalam kalangan generasi muda. Maka, ayat impak yang boleh kita tulis ialah contoh yang pertama, impaknya warisan budaya dalam kalangan generasi muda dapat disuburkan. Contoh kedua, keadaan ini menyebabkan warisan budaya dapat disuburkan dalam kalangan generasi muda. Dan contoh ketiga, natijahnya jiwa generasi muda akan subur dengan warisan budaya bangsa. Ini merupakan contoh perenggan isi lengkap bagi isi pertama tugasan kita pada hari ini. Tulisan yang berwarna biru ialah ayat tajuk, tulisan yang berwarna merah ialah ayat-ayat huraian, tulisan berwarna hijau pula ialah ayat contoh dan tulisan yang berwarna hitam merupakan ayat impak. Cikgu akan pendengarkan kepada para pelajar perenggan isi lengkap. Warisan budaya dalam kalangan generasi muda dapat disuburkan apabila ibu bapa memperkenalkan warisan budaya kepada anak-anak sejak kecil.
Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak yang masih kecil mudah mengikut apa-apa yang diajar oleh ibu bapa mereka. Situasi ini bertepatan peribahasa yang berbunyi, melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan yang terbaik kepada anak-anak dengan mengamalkan warisan budaya dalam kehidupan seharian. Ibu bapa juga perlulah membawa anak-anak ke sesuatu tempat yang mempunyai pelbagai warisan budaya seperti bandaraya bersejarah Melaka. Ibu bapa juga boleh membawa anak-anak ke muzium dan pusat kraf untuk menyemai rasa cinta akan warisan budaya dalam jiwa anak-anak. Antara warisan budaya yang perlu diperkenalkan oleh ibu bapa kepada anak-anak sedari kecil ialah pakaian tradisi, makanan tradisi, muzik tradisi dan permainan tradisi kerana Allah bisa tegal biasa. Contohnya, ibu bapa perlu membiasakan pemakaian baju kurung dan baju Melayu kepada anak-anak sejak kecil. Natijahnya, jiwa generasi muda akan subur dengan warisan budaya bangsa. Sampai di sini sahaja penerangan cikgu tentang kemahiran menghurai isi karangan bagi kata kunci atau kehendak soalan langkah, peranan atau kesediaan. Semoga video ini dapat membantu para pelajar meningkatkan kemahiran dalam penulisan karangan serta memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.